Assalamualaikum, nama saya Muhammad Khairil bin Kumar, nomor matriks 36 DRT 23F8003. Oke, jadi di sini saya akan menerangkan tentang konsep memancing. Jadi konsep memancing ini adalah rekreasi merujuk kepada aktiviti menangkap ikan untuk tujuan keseronokan dan santai, bukan untuk tujuan komersial. Jadi maksudnya di sini dia macam lebih kepada leisure time dan untuk hobi lah juga. Habis itu memancing ini sering dilakukan seperti di sungai, tasik atau lautan dan boleh melibatkan berbagai teknik serta peralatan. Jadi di sini saya akan masuk kepada tujuan memancing. Pertama, tujuan memancing adalah hiburan dan rekreasi. Jadi memancing ini dia dapat memberikan peluang untuk berehat dan menghilangkan tekanan. Habis itu dia juga boleh menikmati keindahan alam bagi seseorang individu. Poin yang kedua ialah hubungan dengan alam. Jadi aktiviti ini memupuk kesadaran tentang ekosistem akuatik dan menggalakkan penjagaan serta pemeliharaan alam sekitar. Jadi dia macam dalam memancing ni dia perlu juga menjaga tu alam sekitar. Lepas tu poin yang ketiga ialah interaksi sosial. Memancing ni selalunya dilakukan dalam kumpulan dan habis tu memancing ni dia dapat mengeratkan hubungan antara rakan dan juga keluarga. Okey, yang keempat ialah pengembangan kemahiran. Memancing dapat meningkatkan kemahiran dan pengetahuan tentang teknik memancing, spesies ikan dan penggunaan peralatan. Jadi dia memancing ni dia dapat tahu teknik cara memancing, macam mana spesies ikan apa saja dia dapat, habis itu dan peralatan yang digunakan. Okey, poin yang last ialah manfaat kesihatan. Jadi memancing ni ialah satu aktiviti fizikal yang baik untuk kesihatan serta memberi manfaat mental dan mengurangkan stres. Seperti yang saya cakapkan kepada poin 1, dia dapat mengurangkan tekanan. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Aiman Hazik, nomor matriks 36 DRT 23F 8010. Okey, saya akan menerangkan tentang barang peralatan yang perlu dibawa ketika memancing. Okey, yang pertama ialah pancing dan kelili. Contohnya ada dua. Yang pertama ialah pancing. Pilih daripada dia ada pelbagai jenis lah. Dia ada yang berputar, ada yang tuang, ada yang lalat ataupun ada yang luncur. Itu berdasarkan gaya pemancing. Yang kedua ialah kelili. Kelili ni seperti rod dengan kelili yang serasi. Dia ada pelbagai jenis juga. Dia ada jenis yang biasa, berputar, umpan dan terbang. Okey, peralatan yang kedua ialah tali pancing. Tali pancing ni dia ada 3. Yang pertama ialah monofilament. Dia seberguna untuk yang pemula, orang yang mau memula memancing lah. Dia sangat bagus. Yang kedua, talian jalinan. Dia kuat dan nipis. Dia memang sesuai untuk memancing yang menggunakan penutup berat. Yang ketiga ialah fluorokarbon. Dia ni hampir tidak kelihatan di bawah air. Selalunya dia dipakai sebagai bahan peneraju. Yang ketiga ialah mata kail. Mata kail ni tersedia dalam pelbagai saiz dan gaya. Seperti dia ada cangkuk J, cangkuk bulatan, cangkuk 3 kali ganda. Dia bergantung pada spesies ikan lah dan teknik memancing tu. Yang keempat ialah umpan dan gewang. Umpan ni selalunya orang pakai cacing, apa lagi ya, haiwan-haiwan kecil lah. Dia ada 2, umpan hidup. Contoh umpan hidup tu ikan kecil, cacing dan udang.
itu umpan yang biasa. Yang kedua ialah buatan. Buatan ini dia ada berbagai jenis juga, contohnya pemutar, umpan engkol, jig, plastik lembut, dan gawang atas air. Dia pilih berdasarkan spesies sasaran dan keadaan air. Dan yang terakhir ialah kotak tackle dan penyimpanan. Kotak tackle ini contohnya ia menyimpan cangkuk, gawang, pemberat, dan barang keperluan lain teratur. Dan yang terakhir ialah bag penyimpanan. Bag kalis air atau bag galas membantu melindungi alat dan barang berharga daripada pendedaan air. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Zulhakim Ashraf, nomor metrik 36 DRT 23F8009. Saya akan membentangkan tentang lokasi yang sesuai untuk memancing. Berikut adalah beberapa lokasi yang sesuai untuk memancing. Yang pertama adalah sungai, karena sungai sering kaya dengan pelbagai spesies ikan tawar serta suasana yang tenang dan accessibility yang mudah menjadikannya pilihan populer bagi para pemancing. Contoh sungai yang terdapat di Malaysia adalah Sungai Pahang dan Sungai Selangor. Yang kedua adalah Tasik. Kelebihan Tasik menawarkan persekitaran yang damai dan banyak spesies ikan seperti tilapia dan ikan keli. Contohnya Tasik Kenyir dan Tasik Titiwangsa. Nomor 3 ialah pantai, karena kelebihan memancing di pantai memberikan peluang untuk menangkap ikan laut seperti kerapu dan pari, serta suasana yang indah juga menjadikannya daya tarikan. Contoh pantai yang terdapat di Malaysia adalah Pantai Teluk Kemang dan Pantai Batu Ferenggi. Yang keempat adalah laut, karena memancing di laut dalam menawarkan peluang untuk menangkap spesies ikan yang besar. Memancing di laut juga perlu dilakukan di dalam bot, contohnya perairan Pulau Redang dan perairan Pulau Perhentian. Dan yang terakhir adalah hutan bakau. Kelebihan memancing di hutan bakau adalah hutan bakau menyediakan habitat yang kaya untuk spesies ikan dan udang serta peluang untuk memancing dalam suasana semula jadi. Contoh hutan bakau yang terdapat di Malaysia adalah hutan bakau Kuala Selangor. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum, saya Muhammad Azwan bin Abdul Husin, nomor matriks 36 DRT 23F8012. Saya akan menerangkan tentang skill dan teknik untuk memancing. Pertama, teknik melontar. Lontarannya ada 3 jenis lontaran, yaitu lontaran overhead, lontaran sisi, dan lontaran gulungan. Lontaran overhead, lontaran asas yang membolehkan kawalan jarak dan arah. Untuk lontaran sisi, sesuai dalam keadaan berangin atau untuk profil lebih rendah agar tidak tersangkut. Lontaran gulungan pula biasa digunakan dalam fly fishing sesuai apabila ruang untuk lontaran belakang adalah terhad. Yang kedua adalah mengikat simpul. Mengikat simpul ini ada simpulan asas dan gelung, seperti simpul improve clinch, simpul polymer, dan simpul loop yang penting untuk mengikat mata kail, pemberat, dan swivel. Simpul gelung pula membolehkan pergerakan umpan lebih semula jadi di dalam air. Yang ketiga adalah membaca keadaan air dan cuaca. Kita harus memahami arus air, mengenal pasti tempat di mana ikan mungkin berkumpul berdasarkan arus, terutama di sungai dan aliran. Kita juga harus tahu tentang pengetahuan pasang surut. Untuk memancing laut, memahami pasang surut dan bagaimana ia mempengaruhi tingkah laku ikan adalah penting. Yang ketiga adalah corak cuaca, hari mendung, dan tekanan barometer tertentu boleh mempengaruhi aktiviti ikan. Yang keempat, pemilihan umpan dan umpan palsu. Perbedaan umpan hidup dan umpan palsu.
mengenal pasti jenis umpan ataupun umpan palsu yang terbaik untuk spesies ikan yang berbeza. Ke dalam memancing, beberapa umpan palsu terbaik pada kedalaman tertentu. Jadi pemilihan yang tepat boleh memberikan perbezaan. Yang kelima adalah kesabaran dan pemerhatian. Dalam memancing ini kita harus bersabar. Memancing mungkin memerlukan tempo panjang tanpa tangkapan, jadi kesabaran adalah kunci. Kita juga harus memerhati tingkah laku ikan, belajar mengenal pasti dan tanda aktiviti ikan seperti pergerakan di permukaan atau burung menyelam.